satu ruang maya yang menyediakan komunikasi tanpa sepadan. Komunikasi melalui ruang cyber ini mudah, pantas dan bebas serta menjadi satu yang popular dewasa ini. Jenayah cyber merupakan satu jenayah yang baru pada abad ini. Jenayah ini mempunyai modus operandi yang berbeza daripada jenayah-jenayah lain. Jenayah ini tercetus akibat daripada kemunculan capaian internet sebagai alat komunikasi terkini yang menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat bagi memantapkan lagi ilmu dan maklumat. Oleh sebab yang demikian, maka tiada sesiapa pun yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber. Ini adalah disebabkan oleh berjuta-juta laman sesawang maupun media sosial yang ada dan ia semakin bertambah saban waktu. Melalui laman sesawang serta media sosial seperti Facebook, Twitter dan yang sebagainya menyebabkan bermacam-macam maklumat tanpa dapat disahkan kesahihan maklumat tersebut. Antara yang sering disebarkan melalui media-media ini termasuklah ideologi, propaganda serta bahan pornografi. Jenayah cyber juga dikenali sebagai jenayah maya merangkumi aspek yang luas. Bentuknya penggendaman simpanan maklumat dalam komputer, pencurian butiran fail peribadi untuk penipuan transaksi, perbankan internet, penyebaran virus dan penyebaran fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Haikal bin Abdul Roni. Nombor matrik saya 10DP21F1052. Hari ini saya nak bentangkan tentang mini projek etika dan peradaban. Tajuk yang saya dapat adalah jenayah cyber di kalangan masyarakat di Malaysia. Hari ini saya nak bentangkan kesan-kesan jenayah cyber. Kesan yang pertama ialah maklumat peribadi kita mudah terdedah. Antara kesan berlakunya jenayah cyber di Malaysia adalah maklumat peribadi kita atau sulit maklumat kita mudah terdedah. Oleh kerana itu, pada masa kini terdapat pelbagai ICT digunakan seperti komputer, telefon bimbit yang bercanggih dan sebagainya. Kerajaan biasanya menggunakan sistem ICT dan ia memudahkan maklumat terdedah. Sistem ICT yang digunakan oleh kerajaan seperti e-kerajaan, e-kesihatan, e-perolehan dan lain-lain. Sistem perdagangan dan sistem perbankan seperti bursa saham juga menghadapi masalah yang sama. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan secepat mungkin, ia akan menjejaskan keyakinan pengguna atau pembeli dan juga pelabur antarabangsa. Jika maklumat atau rahsia negara kita dialir ke luar negara atau ke dalam negara, keselamatan negara kita akan terjejas. Kita juga mungkin akan diserang oleh ancaman-ancaman luar seperti negara musuh. Kesan yang kedua yang saya dapat ialah negara akan mengalami ancaman. Ancaman ini seperti macam contoh masyarakat pada masa kini dia mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak baik tentang negara-negara di luar, seperti macam yang mengeluarkan kata-kata kesat tentang sesebuah negara ataupun sesebuah negeri. Dia seperti ancaman lah. Mereka tidak senang untuk duduk apabila negara mereka sendiri dipertikaikan, dicakap yang tidak baik oleh masyarakat pada masa kini. Kesan yang ketiga ialah kemusnahan harta benda. Ia seperti pelbagai maklumat tidak kira sama ada benar atau salah, ideologi, propaganda dan tidak juga pornografi disebarkan saja melalui internet. Ianya hanya di hujung jari
Dia satu klik sahaja, pengguna bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya, dan hal ini akan menjadi mudah untuk penjenayah cyber. Contohnya dalam kes penyebaran berita-berita palsu mengenai kematian Ketua Polis Diraja Malaysia, iaitu Tan Sri Ismail Omar, oleh pihak tidak yang bertanggungjawab. Maklumat palsu ini telah memberi kekeliruan kepada semua masyarakat dan semua pihak-pihak pentadbir di dalam negara maupun di luar negara. Maka daripada kes ini, jelaslah penyampaian dan penerimaan maklumat dan informasi tanpa ditapis akan menyumbang kepada gejala-gejala jenayah cyber. Kesan yang keempat yang saya dapat dalam jenayah cyber ialah kestabilan politik terdedah. Pada masa kini, ramai sangat yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh tentang politik. Pada masa kini, politik di negara kita amat susah difahami oleh rakyat-rakyat kerana mereka banyak propaganda yang mereka keluarkan. Saya nak bagi graf peningkatan. Graf peningkatan jenayah cyber bertambah apabila penggunaan perbankan online secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Aplikasi pembayaran melalui atas talian atau online telah mendapat tempat dalam kalangan pihak perbankan, pentadbir dan laman sesawang untuk membeli belah atau atas talian atau shopping online. Pada masa kini banyak yang dinamakan scammer. Pada masa kini banyak dinamakan scammer yang banyak menipu duit-duit rakyat. Seperti mereka membeli sesuatu barang dengan menggunakan pembayaran atas talian. Tetapi apabila mereka sudah melakukan pembayaran, barang tak sampai kat mereka. Oleh sebab itu, rakyat pada masa kini kurang percaya kepada perbankan online dan shopping atas talian. Shopping atas talian ni dia ada advantage juga untuk menjimatkan masa dan tenaga fleksibel, menyebabkan ramai pengguna beralih arah menggunakan aplikasi ini. Pada masa kini, tiada lagi yang ramai beratur untuk membayar bil di bank maupun di pejabat pos. Malahan membeli belah atas talian juga menjadi ikutan pengguna, terutamanya golongan remaja. Sekarang saya akan menerangkan tentang punca-punca kesalahan jenayah cyber. Yang pertama yang saya dapat ialah kekurangan pakar-pakar forensik komputer. Pakar-pakar forensik komputer ni dia macam kekurangan, macam dia kurang pakar-pakar dalam ICT lah. Dia kurang pakar-pakar ICT dalam Malaysia. Kekurangan pakar-pakar forensik di dalam Malaysia merupakan penyebab kejadian perkara-perkara seperti jenayah cyber ini berleluasa di negara kita. Kekurangan pakar-pakar yang mahir dalam bidang komputer menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk dikesan. Sebagai contoh, kekurangan pakar forensik menyebabkan banyak kejadian-kejadian penggunaan sistem bank dan kecurian maklumat di dalam internet tidak dapat dikesan. Kekurangan pakar-pakar forensik juga menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk didakwa di mahkamah kerana pendakwa tidak mempunyai bukti apa-apa yang mencukupi untuk mendakwa mereka di mahkamah. Hal ini berlaku kerana pelaku jenayah cyber ini kebiasaannya terdiri daripada golongan profesional dan berpengetahuan tinggi dalam bidang IT.
Punca yang kedua yang saya dapat ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah di Malaysia juga menjadi satu sebab kenapa jenayah cyber ini berleluasa di negara kita. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan siasatan terhadap jenayah cyber mengambil masa yang lama dan banyak yang kes tertangguh. Hal ini dikatakan demikian kerana kurangnya keseriusan agensi-agensi dalam kerajaan dalam menangani jenayah cyber. Agensi-agensi di dalam Malaysia ini, mereka melihat jenayah cyber ini sesuatu perkara yang agak remeh dan sesuatu perkara yang agak baik di dalam Malaysia. Misalnya, agensi-agensi kerajaan tidak saling bekerjasama antara satu sama lain. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan akta dan undang-undang sedia ada tidak dapat menangani jenayah yang sering melakukan jenayah cyber. Hal ini kerana akta dan undang-undang yang lama adalah lapuk dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi berkembang terlalu pantas. Sebagai contoh, denda atau hukuman yang dikenakan kepada penjenayah cyber tidak setimpal dengan penjenayah yang dilakukan. Seterusnya, punca yang ketiga ialah kurang pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Individu-individu yang terlibat dalam aktiviti jenayah cyber ini tidak menyedari bahawa perbuatan mereka seperti menggodam komputer, mencuri komputer, menyebarkan virus, menghantar mesej sampah dan penyerobohan adalah satu jenayah. Mereka menganggap seperti perkara-perkara yang mereka lakukan ini seperti perkara yang remeh dan tidak memberi impak yang besar kepada rakyat-rakyat yang dikena. Oleh itu, mereka tidak menyedari bahawa perbuatan mereka salah dan memberi kesan buruk kepada orang lain. Individu-individu tersebut hanya mementingkan keseronokan dan kepuasan diri tanpa fikir kesan buruk yang akan menimpanya. Oleh itu, pihak kerajaan yang berkepentingan dalam menjalankan tanggungjawab ini mempunyai peranan yang penting untuk memberikan didikan yang efektif kepada masyarakat dalam menangani penyalahgunaan internet yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada negara. Yang terakhir, punca-punca yang saya dapat yang terakhir ialah sikap individu yang sukar dikawal. Sikap individu yang sukar dikawal adalah salah satu faktor terjadinya peningkatan penggunaan internet yang menyebabkan berleluasanya kejayaan jenayah cyber. Sikap individu yang inginkan keseronokan dan ingin mencuba sesuatu yang baru, terutamanya golongan remaja. Seperti yang kita tahu pada masa kini, golongan remaja banyak meluangkan masa mereka bersama komputer. Mereka ingin mencuba benda-benda baharu yang berada di dalam komputer, seperti menggodam komputer, mencuri komputer, menggodam bank. Mereka anggap menggodam ni semua benda salah satu benda yang remeh dan tidak diambil berat oleh agensi-agensi yang berkuat kuasa di Malaysia. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat yang kurang pengetahuan tentang media massa tertipu dengan individu yang tidak bertanggungjawab. Tambahan pula, individu yang melakukan jenayah cyber ini bermotifkan keuntungan. Mereka membuat jenayah cyber ini untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri supaya mereka dapat meneruskan hidup. Contohnya, penjenayah cyber ini mengaut keuntungan dengan cara menipu kepada masyarakat melalui internet yang mendapatkan sejumlah wang yang banyak. Pada zaman kini, kita panggil orang-orang yang menipu ini sebagai scammer.
Oleh itu, masyarakat harus lebih berwaspada dan peka atas isu-isu semasa agar tidak menjadi mangsa kepada individu yang tidak bertanggungjawab. Sekian saja daripada saya. Kesimpulannya ialah masyarakat Malaysia adalah sebuah negara yang unik yang memiliki kepelbagaian dan keagamaan masyarakat dan budaya. Justeru, usaha yang serius dan berterusan perlu untuk membangunkan sebuah masyarakat yang kompleks dan beragam ini menjadi sebuah masyarakat yang progresif dan dinamik, iaitu sebuah bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia yang bersatu padu adalah sebahagian besar daripada konsep sebuah negara idaman. Ia mampu dicapai dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, iaitu menerusi perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Syarim. Nombor pendaftaran saya 10 di EP 21F1014. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenayah cyber. Kehidupan yang dilingkari dengan teknologi canggih tanpa sempadan telah melahirkan satu kelompok manusia yang hidup serba mudah dan ringkas serta mewah. Oleh demikian, jenayah juga mula bertukar wajah seiring dengan sejalan dengan arus modernisasi. Jenayah cyber adalah antara penyumbang tertinggi dalam kes-kes jenayah di Malaysia serta negara-negara yang maju seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan Korea. Selain itu, negara yang sedang membangun seperti Malaysia juga turut menerima ancaman daripada jenayah cyber. Okey, sebagai awalannya, saya akan cuba menemu ramah beberapa orang terhadap ancaman jenayah cyber yang di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjalani projek etika lah untuk subjek kami yang bertajuk jenayah cyber. Okey, hari ni saya jumpa orang yang betul untuk diwawancara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey bang, nama apa bang? Tengku. Okey bang, hari ni saya ada dapat mini projek sikit untuk etika ni. Tajuk dia jenayah cyber lah. Boleh lah. Okey, soalan saya satu je bang untuk bang ni. Dalam menangani jenayah cyber ni, apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk cabaran menangani jenayah cyber lah? Ya bang. Kata banyak faktor yang boleh dapat lah pasal jenayah cyber ni. Contoh ada media-media sosial yang mereka guna ni, Instagram, WeChat, WhatsApp semua lah. Macam contoh-contoh yang kita boleh tengok macam bully cyber, macam pungutan dalam menggunakan media sosial di buruk lah. Macam contoh macam scam orang tu lah. Dia maklumat diri kita pun kena jaga dalam media masa ni. Betul. Lepas tu macam contoh kita boleh tengok budak-budak lah ni. Banyak PCC, Cyber Cafe apa semua. Tu kita tengok lah. Itu tu habiskan masa di situ. Habis masa satu, habis duit satu kan. Betul lah. Mak bapak pula yang tanggung Saya pula. setuju lah. Tu memang betul lah. Lepas tu apa lagi kita boleh buat dalam jenayah cyber ni kan. Macam contoh ada perjudian. Perjudian menggunakan IT ni. Dah ni banyak dah guna sistem-sistem judi ikut phone lah boleh main. Betul lah. Banyak terlarang untuk budak-budak berumur. Betul. Budak-budak berumur mudah terikut bang. Betul. Kita tengok video-video yang tak berfaedah apa semua tu. Video-video yang ada unsur-unsur pornografi. Pornografi. Otak budak-budak ni mudah terdedah. Keganasan apa semua. Betul. So lebih mudah lah jenayah cyber terjadi jika benda-benda tu lah. Memang sangat mudah lah. Kalau boleh kita kena bendung lah benda-benda macam ni. Okey bang, tak apa bang. Terima kasih bang. Sama-sama lah. Jumpa ya. Okey, kita jumpa orang yang kedua untuk diwawancara. Okey, Assalamualaikum. Nama apa bang? Nama Deni. Okey bang, hari ni saya nak buat projek kau nak tanya abang satu soalan je. Okey, pada pendapat abang, apakah faktor berlakunya jenayah cyber yang semakin berosok pada masa kini kat Malaysia? Okey, peningkatan penggunaan internet merupakan salah satu penyebab kejadian jenayah cyber berosok di negara kita. Hal ini berlaku kerana ramai pengguna internet menyalahgunakan maklumat dalam internet tanpa mengira betul ataupun salah. Misalnya, individu menyalahgunakan internet dengan bertujuan penipuan dan aktiviti tidak sihat. Okey, faktor yang kedua,
Faktor yang kedua, kejadian jenayah cyber berasal dari negara kita kerana salah satu individu salah menggunakan kepakaran mereka dalam bidang teknologi maklumat dengan menggunakan sistem seperti sistem keselamatan bank, menyebarkan virus dan sebagainya. Misalnya mereka kurang pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Individu yang terlibat dalam jenayah cyber ini tidak sedar mereka membuat kesalahan dan perbuatan mereka adalah salah di sisi undang-undang. Okey bang. Itu pendapat bang. Okey bang. Terima kasih bang. Sebagai rumusan daripada wawancara saya itu tadi, beringatlah sebelum melakukan satu perkara seperti jenayah cyber, sebelum sesuatu perkara yang tidak diingini seperti jenayah cyber tidak berlaku lagi dalam negara kita.